Yang pertama sejarah keluarga. Macam saya lah, saya ada sejarah keluarga yang ada hypertension. So possibility untuk saya dapatkan hypertension adalah tinggi daripada anda yang tak ada sejarah keluarga. Sama juga stroke, kalau kita ada sejarah keluarga yang memang dah pernah kena stroke, so mungkin ada high possibility lah risiko stroke tu akan semakin meningkat disebabkan isu kesihatan genetik seperti tekanan darah tinggi. Okay? So next, berkenaan umur. Umur ni tak boleh ubah. So maksudnya kalau dulu semakin meningkat umur, semakin tinggi risiko untuk mengidap penyakit stroke. Okay? Tapi sekarang kalau ikut data daripada hospital, tak nanti tua pun you dah ada possibility untuk kena. So nak tak nak you kena jaga makan, kena jaga semua benda lah. Okay? So yang ketiga berkenaan jantina. Okay? Jantina menurut kajian kes stroke atau angin amar ni lebih banyak terjadi daripada golongan wanita berbanding lelaki. Alright? So next, okay, so jom kita discuss. Saya nak, daripada saya seorang je bercakap, saya nak anda semua pun bercakap. Boleh tak? Siapa nampak yang saya tunjuk anak panah ni kan? Yang pertama ni, mesin apa? So, siapa boleh beritahu saya? Ni mesin apa ni yang ada nombor ni? 80 kat bawah. Boleh tulis kat ruangan chat ataupun unmute. Ni tempat untuk cek apa? Cek tekanan darah. Cek tekanan darah. Terima kasih. Okey, ni mesti ada kat rumah. Saya pasti setiap orang mesti ada kat rumah. Ataupun dia selalu pergi ke farmasi ataupun dia pergi ke hospital ke untuk cek lah kan kalau you ada high blood pressure lah. So yang ni adalah untuk cek. Thank you untuk siapa yang bagi tahu tadi. Oh, apa tu? Blood pressure machine. Yes, betul Cynthia. Teguhafen, state movement manometer. Okey, yang ni terlalu advance ni. Okey. So yang ni adalah untuk cek tekanan darah. Ya, betul. So bila lagi bagus kalau benda ni ada di rumah lah setiap orang. Tak mahal pun saya rasa, murah je. So you boleh pantau you punya high blood pressure. Sebab kadang-kadang yang ni pun terjadi. Macam ayah saya. Tadi saya cerita mak saya. Sekarang ayah saya. Ayah saya memang sihat sampai umur dia 70 tahun. Tahun ni genap umur dia 70 tahun. So dia baru mengidap high blood pressure pada umur 70. Before this dia tak pernah ada. Dan dia sangat aktif. Dia selalu main badminton. Okay. So dia masa dia terkena high blood pressure tu dia memang tak boleh terima kenyataan lah. Dia kata, betul ke? Macam tak logik je sebab dia sangat menjaga pemakanan dia dan dia sangat menjaga kesihatan dia. Even lepas makan, dia memang tak minum air. Itu saya sangat salute. The way dia jaga diri dia, kesihatan dia, dia memang jarakkan sebab kadang-kadang ada orang kata kalau minum air terus lepas makan menyumbang kepada perut buncit, betul tak? Dia sangat-sangat jaga. That's why I tengok I punya ayah punya perut memang lean lah, memang tak buncit sampai dia umur dia 70 tahun. Dia sangat jaga dan dia sangat disiplin. Alright, so yang pertama ni antara golongan yang berisiko, faktor yang boleh diubah suai, apa yang pertama? Orang yang ada high blood pressure. So maksudnya you boleh ubah lah, okay? You jaga pemakanan you, okay? Yang kedua, siapa tahu? Yang tangan berdarah ni. Siapa boleh unmute ke ataupun tulis kat ruangan chat? Check sugar content. Siapa tahu? Saya rasa. Check sugar content. Thank you. Mubin eh? Ya. Mubin ke yang bercakap? Okay, thank you Mr. Ya, Mubin. Yes, sangat betul. Mr. Mubin ni sangat expert lah bab kesihatan ni. Dia semua mesin dia tahu. Okay, so yang ni betul. Mr. Mubin cakap, check untuk apa untuk tak semestinya you ada diabetes. You tak ada diabetes tu you boleh check you punya sugar content. Yang ni pun bagus kalau ada dekat rumah. Okay, tapi mahal sikit lah dia punya apa, mesin dia tak mahal. Cuma yang you nak check tu, apa dia panggil tu saya pun lupa dah nama dia. Okay, so bila you check, sepatutnya you boleh ni dululah, you puasa dulu ataupun you tak payah makan apa-apa. Yang tu the reading lah. Okay, so yang kedua ni adalah untuk orang diabetes. Faktor yang boleh bersuai untuk golongan berisiko yang kedua adalah orang yang ada, okay, pun ada potensi berkenaan kolesterol. Okay, yang keempat orang apa? Obesiti lah yang berisiko. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kemungkinan yang tak ada obesiti pun boleh jadi juga. Okay, tapi yang ni high risk lah yang paling berisiko. So yang ni stress, lepas tu kalau you merokok, so menyumbang. Semua tu menyumbang ke arah cepat ke lambat you dapat. Okay, so kalau you minum alkohol yang terlalu berlebihan. Kalau minum moderate, no problem lah. Okay, kemudian you makan imbalanced diet dan juga yang atas ni apa? Sedentary lifestyle. Orang-orang yang bekerja selalunya pergi kerja pagi, balik petang. Lepas tu esok pun ulang benda yang sama. Tu kita panggil sedentary lifestyle. Dia tak ada apa-apa aktiviti yang dia buat. Maksudnya dia tak bersukan, tak apa. So itu yang kita panggil sedentary lifestyle. Orang yang sedentary lifestyle dengan orang yang aktif,
of course orang yang sedentary lifestyle ni akan ada high potential untuk dapat, high possibility lah untuk dapat stroke. Okay. So next, jangan risau, takut kan dengar daripada tadi, mungkin bukan sekarang kan paling, ataupun mungkin bukan saya ni, saya muda lagi. Tak semestinya. Bila bercakap pasal stroke ni, memang daripada tadi saya duk highlight, everyone can have stroke. Okay. So, tapi jangan risau sebab stroke 80% dapat dicegah. Macam mana? Okay, serangan tu dapat dicegah jika setiap orang ambil langkah untuk elak penyakit daripada berlaku. Okay, so ustaz sangka bahawa kita ni tak berisiko untuk diserang stroke. Sebab sesiapa saja boleh kena stroke, macam muda, tua, tak kira races, tak kira India ke, Chinese ke, Malay ke, semua boleh. Semua ada possibility. Okay. So, yang pertama, of course, kita kena menggayakan gaya hidup yang sihat lah. Okay. Yang kedua, kena ada pemakanan yang sangat bagus. Yang ketiga, nanti kita tengok. Okay, gaya hidup yang sihat ni, jika you ada high blood pressure ataupun hypertension, seseorang tu sebenarnya dapat dikawal dengan pemakanan, senam-senaman. Tapi kalau you ada high blood pressure kan, kalau doktor suruh you makan ubat, you kena makan ubat. Sebab dia ada stage, tak silap saya, dia ada hypertension 1, 2, 3, dia ada stage. Macam my mum, dia dah sampai stage yang ketiga. So, dos dia dapat tu memang tinggi. So, dia tak boleh tinggalkan ubat dia. You kena makan ubat. Bila you dah diagnose as a diabetes ke, hypertension ke, you kena makan ubat. Tapi dalam masa yang sama, you boleh menjalankan gaya hidup yang sihat lagi lah. Maksudnya, you boleh ambil apa-apa pemakanan tambahan, you boleh buat senaman, dan benda-benda tu yang you buat, usaha you takkan sia-sia. Risiko untuk stroke boleh diminimumkan. Sebab tu ramai yang cakap, Puan ni saya tak ada masa lah untuk bersenam. Jangan bagi alasan. Ni grandmother ni ada masa Dia tengok umur dia agak-agak umur berapa I rasa dah 80 lebih macam tu. So dia pun sihat. Kita boleh tengok daripada muka orang tu dia macam mana dia sihat dan sebagainya. Jangan risau. Kalau kita tak ada masa, sebenarnya senaman ni agak mudah. Macam my dad, dia dah tak ada tenaga nak macam dia muda-muda dulu tau. Kita tak senam apa yang dia buat. Dia hanya jinjit kaki, dia berdiri dan dia macam mana dia jinjit kaki, lepas tu dia buat tangan dia macam ni. Ni pun dikira senaman. Okay. So, benda-benda simple ni pun sebenarnya adalah effort you untuk ke arah yang lebih sihat. Okay. So, dari segi pemakanan, malam ni pihak EasyCare kami, saya mewakili pihak EasyCare Malaysia, ingin menggalakkan anda untuk elak makanan yang berkait ni lah, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Lepas tu daging yang proses-proses macam hotdog, sausage tu kan. Benda tu sedap tapi cuba elakkan lah. Mungkin boleh makan tapi bukan hari-hari ataupun berkala. Lagi bagus kalau you, sebab benda ni sedap, takkan lagi nak tinggalkan terus. You boleh makan. Tapi you kena pantau lah. Dalam seminggu tu mungkin sekali ke, mungkin 2 kali ke. Kemudian makanan goreng. Kenapa saya suruh elakkan makanan-makanan yang macam ni? Okay, sebab contoh makanan yang tinggi gula, dia akan menyebabkan bila terlalu banyak sangat dalam badan, dia akan berlebihan dan dia akan masuk dalam darah dan dia akan end up you dapat diabetes. You ingat balik golongan berisiko, diabetes pun boleh jadi satu punca kepada stroke. Sama juga tinggi garam. Saya tak makan garam lah Puan Lee. Saya memang jaga sangat makan. Sup saya sikit je saya letak. You jangan risau, you jangan ingat garam je tinggi maksudnya sodium tu garam kan. Jangan ingat garam tu saja. Sebenarnya banyak hidden salt di dalam produk makanan di pasar raya ataupun di market. Contohnya sos perisa tiram ataupun sos cili. Kan you masak mi goreng kan, ataupun you makan kat luar. You makan mi goreng kan, you tahu tak diorang letak apa? Diorang letak sos, diorang letak sos tiram. Kalau nak beli, saya cadangkan you beli sos tiram, bukan sos berperisa tiram. Ada beza. Bila sos berperisa tiram, tiramnya kurang. Tapi yang tingginya adalah garam. Kalau sos tiram, tak silap saya kalau di Malaysia dia ada satu kilang ni, saya ingat Lee Kung Kee. Kalau siapa pernah dengar lah, kilang ni yang mengeluarkan pelbagai sos dan sebagainya. Dia memang keluarkan sos tiram. So, kandungan tiram tu dia lagi tinggi daripada garam lah. Kalau macam you nampak dekat market, sos berperisa tiram tu, yang tu tinggi kandungan gula. Apa lagi yang makanan tinggi garam? Contohnya sardin ke dalam tin kan, yang memang ada, dia orang letak garam tu untuk as a preservative lah. Maksudnya untuk tahan lama. So, bila kita makan, benda tu berlebihan lah dalam badan kita dan lama-lama kita akan dapat hypertension. Alright? Tinggi lemak pun sama. Dia akan jadikan kolesterol, deposit dekat salur darah dan sebagainya lah. Okay? Alright. So, anda nak tahu tak penyelesaian seterusnya? Angka ni memang sentiasa ada dengan saya every each of session. Okay, siapa nak tahu? Tulis yes di ruangan chat.
Potato chip, makanan jeruk. Banyak orang bagi contoh. Pandai pun. Selalunya orang-orang yang bagi contoh ni mesti dia orang yang sangat jaga kesihatan. Okey, siapa nak saya teruskan? Tulis yes. Semua okey ke? Tulis yes di ruangan chat untuk saya teruskan. Ya, ya, ya. Okey, okey. Alright. So, jom kita tengok. Saya nak discuss sikit dengan you all malam ni. Sekejap Okey, saya nak tanya. Malam ni saya banyak tanya lah. Okey, malam ni saya nak tanya. Siapa kat sini yang datang ni? Berapa orang ni yang datang? Boleh tak tulis kat ruangan chat, saya nak tengok siapa yang suka makan di luar ataupun siapa yang suka makan di rumah. You boleh tulis apa? Eat outside ataupun eat at home ke, terpulang lah. Saya nak tanya, you suka makan di rumah ke makan di luar? Saya nak tengok, saya nak survey sikit. Everyone have to write down kat ruangan chat sekarang. Okay, Melvin cakap eat at home. Lagi yang lain? Di rumah. Teh. Ni semua pandai masak ni, saya rasa. Lagi? Cynthia pun kat rumah. Cynthia pun suka masak ni, saya rasa. Okay, ni semua makan kat rumah ni masak ke ataupun you order Grab lepas tu you makan kat rumah? Kalau you order Grab, you makan kat rumah tu sama je. You makan kat luar lah tu. Okay, yang lain? Mak tak suruh makan pasar. Aduh. Tapau je lah. Okay, so kalau tanya saya pun kan, saya akan jawab makan di rumah lah. Of course lah kita suka makan di rumah. Mungkin sebab environment yang selesa. Tapi benda yang saya nak highlight pada malam ni adalah bukan sebab environment rumah lebih selesa ke kat luar panas kan. Seramai orang malas nak beratur. Apa yang saya nak highlight malam ni? Makan di rumah tu selalunya lebih selamat lah daripada makan di luar. Okay? Contohnya, macam orang yang berkejaya macam kita semua ni kan, kita nak makan di rumah tapi tak ada masa nak masak. Betul tak? Kita tak ada masa nak masak. So kadang-kadang makan di rumah tapi order Grab macam Cynthia tadi. Kan? So sama je. You still makan makanan outside. Maksudnya bila makan di rumah ni kita boleh control kita punya garam, kita punya gula. Kita yang sendiri yang masukkan. So kita boleh control. Macam Puan Lee saya selalu bagi tahu, okay, gula setiap hari jangan lebih berapa gram. Garam pun sama, ikut saranan Kementerian Kesihatan. Tapi bila kita makan di luar, kita rasa boleh tak kita nak control semua tu? Tak boleh kan? Sebab dia orang dah letak siap-siap. Ni pernah terjadi, my experience lah. Pernah terjadi, saya makan di luar. Saya nak makan makanan yang sihat lah. Contohnya saya order mihun sup. Tapi, depan mata saya nampak dia letak garam hampir separuh botol. Dalam periuk yang besar kan, sebab dia masak banyak. Bila dia masak, dia buat macam tu, saya ingat saya makan benda yang sihat. Tapi sebenarnya, benda tu tak sihat pun. Sebab terlalu banyak garam. Saya rasa kalau saya makan benda ni hari-hari, saya rasa saya boleh dapat hypertension lah. Okay? So, terpulang lah. Sebab selalunya restoran-restoran dia akan letak amounts yang agak banyak lah. Okay? You boleh je makan, tak ada masalah. Cuma you sendirilah yang control. Okay, contohnya, pagi you dah makan kat luar. Tengah hari you makanlah benda lain kan. Makan yang simple-simple ke. Okay? So, kadang-kadang pening. Macam mana ni Pauline? Kalau saya kerja, saya tak ada masa nak masak. Sama lah dengan saya pun. Kadang-kadang weekend tu, saya ingat saya boleh masak. Tapi sebenarnya weekend tu lah kita buat laundry. Weekend tu lah kita duduk basuh baju kan. Kemas rumah. Dah nak masak pun tak larat dah. Kadang-kadang tapau je kat luar. Sama je. So, jangan risau. Kalau pening-pening sangat kan, kita ada penyelesaian je. Kita boleh cuba, kalau kita rasa macam takut sangat nak makan kat luar dan sebagainya, kita ada isi plan B. So, isi plan B ni sebenarnya menyelesaikan masalah kita tadi tu. Nak makan kat luar ke nak makan kat rumah? Kalau makan kat rumah, tak ada masa. Pula nak masak. Bila makan kat luar, mungkin tak sihat kan? Takkan hari-hari saya nak makan kat luar? Boleh je nak makan kat luar, tak ada masalah. Duit ada, semua boleh. Kan? Betul tak? Tapi takkanlah hari-hari saya nak makan kat luar. Tapi saya pilihlah makanan yang sihat sikit. Kadang-kadang saya malas lah nak keluar. So, dengan bancuh isi plan B ni pun dah menyelesaikan masalah. Seperti yang you all tahu, isi plan B ni kan dia ada high protein. Dia ada prebiotik, probiotik. Okay? Dan ramai yang suka buat benda ni sebagai dinner. Okay? Sebab dinner selalu susah nak fikir ni nak makan apa. Sekejap lagi nak tidur lah. Kan? Betul tak? So, tak nak makan yang heavy-heavy sangat. Lepas tu nak makan yang sihat-sihat. So, kadang-kadang saya pun pening. Saya tak tahu nak makan apa pun saya bancuh TMD je terus selesai masalah saya. Lepas tu saya pun tidur lena. Saya dapat prebiotik dapat, probiotik pun dapat, protein pun dapat. Kan? So, ini salah satu alternatif lah untuk you all pening. Tadi nak makan kat luar ke nak makan kat rumah. Okay? So, next saya nak tanya. Tak ada masa untuk masak, makan Maggi. Okay. So, yang ni kan saya nak tanya. You all suka tak kaki ayam? Kalau setiap hari kan, you makan apa untuk dapatkan protein? Selain ikan, selain ayam.
So ni adalah salah satu contoh alternatif yang lain lah. Kadang-kadang you bosan makan ikan ayam, you makan sotong kan. Yang ni kaki ayam. Saya ada sahabat saya, colleague saya cakap, dia pun suka kaki ayam. Saya pun suka kaki ayam. Kalau saya dah dinner dah, tapi saya tengok ni saya terliur pula. Saya rasa, kalau bagi saya satu mangkuk ni saya boleh habiskan. So colleague saya ni pernah share, dia kata uh, kaki ayam ni memang sangat banyak collagen. Sangat banyak collagen. Tapi uh, apa? You makan 2 kilo baru dapat sikit je collagen. Takkanlah tiap-tiap hari nak makan kaki ayam. Boring juga kan. So esok mungkin you makan ikan. Esok lagi you makan sotong. Lepas tu makan ayam. Lepas tu tak tahu nak makan apa dah. Bosan dah kan. So alternatif lain you boleh ambil isi plan F. Okay. So isi plan F ni dia sangat tinggi. Okay. Bercakap pasal isi plan F. Selalunya nutritionist di ICK Malaysia macam saya ke macam Miss Jazz ke selalu tekankan yang F ni adalah untuk firming, untuk kulit kan. Selalu orang ingat okay F untuk kulit, cantik. Tapi malam ni saya nak pecahkan mindset you all. F ni bukan hanya untuk kulit. Dia boleh ganti kepada protein yang kita selalu ambil ni. Okay, sebab apa? Sebab dia boleh membantu membina struktur sel saraf dan dia merupakan sumber protein yang sangat tinggi untuk sokong fungsi otak. Bila cakap pasal otak, dia sangat-sangat bantu untuk relate balik dengan kita punya tajuk pada malam ni kan. Stroke ni dia terjadi bila fungsi otak tu dah tak dapat nak berfungsi. So some parts of our body dan ni ada masalah lah dekat otak kita. Okay. So ni adalah salah satu alternatif untuk membantu sebagai sumber protein yang sangat tinggi dan juga bantu bina balik struktur sel saraf dan sangat-sangat sesuai jika ada ahli keluarga yang sudah terkena stroke. Kenapa saya cakap macam tu? Selalunya orang yang kena stroke ni kadang-kadang dia tak boleh ambil solid food. So dia makan liquid saja kan. So ini adalah alternatif lah. Tapi apa-apa pun you have to ask your physician first lah. Okay. So ini adalah alternatif lain. Sebab dia sangat tinggi. Di samping you makan ubat-ubatan, you boleh je ambil F ni. Tapi you kena jarak lah sikit dalam setengah jam ataupun 2-3 jam ke lebih baik. Okay. Boleh saja sebagai tambahan. Kemudian saya nak tanya. Selain biasanya orang yang stroke ni kan, dia akan lemah lah. Bila dia lemah, kan, dia selalunya macam kita lah orang yang sihat ni pun, kadang-kadang kita nak dapatkan tenaga tu daripada mana? Kita makan daging kan. Sebab apa? Sebab daging tu ada B kompleks. Okay, vitamin B kompleks. Tapi takkan hari-hari kita nak makan daging. Bosan juga. So kita ada alternatif lain lah. So kita bolehlah menggunakan SCQE. Contohnya, sebab selalunya pesakit stroke ni dia memang lemah. So macam mana nak bagi tenaga kat dia? You tambahlah tenaga dengan makanan yang ada vitamin B kompleks. So macam dalam di ICK Malaysia kita ada SCQE yang memang ada vitamin B kompleks di dalamnya. So sangat-sangat sesuai lah kalau nak bagi. Sebab orang yang stroke ni selalunya dia kena banyak tenaga untuk pulihkan balik dia punya proses. Sebab nak sembuh balik tu dia orang kena ada fisioterapi dan pemulihan lah. Okay, dan senaman-senaman yang lain. Alright. So yang ni saya nak tekankan berkenaan hati-hati dengan pengambilan karbohidrat sebelum terkena stroke. Okay. So kalau macam cakap pasal karbohidrat kan, you ingat nasi je karbohidrat. Tapi sebenarnya pasta ataupun jagung ni semuanya sumber karbohidrat. So kadang-kadang saya makan nasi 1 kali sehari je paling. Saya rasa tak banyak sangat karbohidrat dalam badan saya ni. Tapi sebenarnya dia tak sedar. Pagi tadi dia makan jagung. Petang kerang dia makan pasta. So dalam 1 hari tu banyak sangat karbohidrat yang masuk dalam badan dia. Jangan risau. Apa yang terjadi kalau karbohidrat banyak masuk dalam badan kita? Okay, terlalu banyak. Dia akan jadi lead to diabetes dan macam-macam lah penyakit lain. Terlalu banyak. So jangan risau. You cepat-cepat makan isi sosi untuk bantu. Sebab isi sosi ni dia ada pengawal fasa yang kedua. Dia boleh bantu serap kita punya starch tu. Dia bantu sampai 66%. So maksudnya tak banyak sangat diserap. Dia hanya serap yang perlu saja untuk badan. Okay. So benda-benda ni lah. Sebab kita nak elak daripada penyakit-penyakit yang boleh menjadi punca kepada stroke. Okay. Kita elak daripada awal-awal tu dulu. Alright. So kemudian saya nak tekankan pada malam ni, anda sebenarnya yang memilih untuk tidak terkena stroke. Okay. You nak ke lama-lama duduk atas kursi roda? Tak nak kan? So nak bergerak pun susah. Okay. Bila dah terkena tu susah nak patah balik. Tapi you boleh prevent dulu sebelum terkena. So anda yang pilih. So you kenalah makan makanan yang sihat-sihat. Maksudnya macam makanan buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Tapi dan buah-buahan yang tinggi antioksidan. Tapi kadang-kadang itulah saya perasan rakyat Malaysia ni sangat-sangat susah untuk comply makanan balance diet. Maksud saya, suku-suku separuh. You kena makan nasi segenggam je. Lauk 2 genggam. Sayur banyak kan maksudnya. Tapi saya jarang nampak
orang Malaysia mengamalkan. That's why ramai rakyat Malaysia ni jatuh sakit, macam-macam penyakit sebab dia jarang. So, saya faham juga sebab saya pun antara orang yang tak boleh hidup tanpa buah sehari. Kalau saya tak makan buah sehari, saya tak boleh. Saya tak tahu kenapa, itu memang habit saya. Tapi kadang-kadang saya busy dan saya tak sempat, saya akan ambil satu sachet isi putih lah untuk memenuhi nutrien saya. Supaya saya tak nak, sebab saya takut sangat kalau masa kita tua kan. Tapi kadang-kadang tak terlalu tua lah. Kadang-kadang muda pun boleh terkena penyakit juga. Alright? Okay, so sekejap ya. Okay, sebelum saya habis, Angin Ahmad ataupun sebelum saya habis, saya nak tengok video ni sebagai kesimpulan lah untuk saya pada malam ni. So, jom kita tengok sama-sama apa yang girl ni cakap. Dia akan memberi kesimpulan apa yang saya sampaikan lah pada malam ni. Jom kita tengok sama-sama. angin Ahmad ataupun stroke ni memang commonly berlaku, especially dekat elderly. Tapi orang muda pun boleh kena juga stroke jika dia ada faktor-faktor risiko lah, macam dia ada obesity, dia ada darah tinggi yang tidak dikontrol dan sebagainya. Kita perlu tahu yang stroke ni ada dua jenis. First, ischemic stroke ataupun stroke yang disebabkan oleh penyempitan salur darah pada otak yang menyebabkan otak tidak mendapatkan oksigen yang cukup lah untuk berfungsi. Yang kedua, kita ada hemorrhagic stroke, iaitu stroke disebabkan oleh perpecahan salur darah pada otak yang menyebabkan ada bleeding dalam otak tu, so dia akan compress area dekat otak tu disebabkan pengumpulan darah ada dekat situ. Apa yang penting untuk orang awam tahu tentang stroke ni adalah apakah tanda-tanda awal stroke. Menurut pakar neurologi di Jabatan Perubatan dekat HUSM, about 60 to 70% orang dia tak tahu pun yang dia ada stroke disebabkan dia tak tahu tanda-tanda awal stroke tu. Disebabkan dia orang tak tahu yang dia orang sebenarnya telah diserang dengan angin ahmar. Dia orang akan datang di hospital lambat. Perawatan untuk orang-orang yang datang lambat ke hospital ni lebih sukar lah berbanding dengan orang-orang yang datang dengan tanda-tanda awal. Antara tanda awal stroke adalah lemah di separuh bahagian badan. Dia rasa semut-semut, terutama di bahagian dagu ataupun di bahagian hujung tangan, hujung kaki rasa semut-semut. Kabur pandangan pada sebelah mata, suka bercakap dan suka menelan, suka untuk berjalan disebabkan separuh badan tadi dah lemah. Tapi pesakit stroke juga boleh datang dengan simply rasa pening kepala je. Tapi bila kita check balik rupanya dekat MRI brain dia dah ada tanda-tanda untuk kena stroke. Dengan kita tahu tanda-tanda awal untuk stroke ni, kita boleh membantu orang yang kena stroke dengan lebih cepat. So ada akronim dia untuk tolong orang yang kena stroke, iaitu kita kena ingat FAST. F maksudnya facial drooping, maksudnya sebelah muka dia dah kelihatan sengit. Kalau kita tengok dia senyum pun senyum dia sengit sebelah. Kita tengok mata dia pun mata dia macam tertutup sebelah. Tu maksudnya orang kena stroke. Second A, arm. Arm maksudnya dia dah lemah separuh bahagian badan dia. So kita nampak dia tak boleh nak angkat pun tangan dia. Jadi itu adalah juga tanda orang kena stroke. S adalah speech, maksudnya dia dah tak boleh nak bercakap secara normal. Dia sukar nak bercakap. So T, time to call 999. Segeralah dapatkan bantuan untuk orang yang nampak ada tanda-tanda stroke tu. Okey, ubat ataupun rawatan supaya tidak mendapat stroke ataupun cegah daripada dapat stroke ni lah. Let's say kalau dia ada darah tinggi, dia kena comply lah dekat ubat darah tinggi dia. Kalau dia ada kencing manis, dia kena kawal lah dia punya pengambilan gula, paras gula dalam darah dia untuk mengelakkan dia punya salur darah tu tersumbat dan seterusnya mengakibatkan embolus tu boleh travel to dia punya brain and will cause stroke if the area is ischemic. Ataupun kalau ada penyempitan dan blockage dekat salur darah dekat otak tu boleh kena stroke. Lepas orang dah dapat stroke, kalau memang dia punya anggota badan tu dah affected, kita dah tak boleh nak reverse balik. Cuma apa yang kita boleh buat adalah kita boleh maintain keadaan dia seperti mana yang dia berada sekarang dan juga kita boleh memulakan rawatan untuk mengelakkan dia daripada kena stroke untuk kali yang seterusnya. Okey, ada mitos yang mengatakan kalau orang kena stroke ataupun orang tu lemas separuh badan, kita kena tanam dia dalam pasir pantai untuk undo balik benda tu. Maksudnya macam reverse baliklah stroke tu. Okey, itu sebenarnya memang mitos mata-mata sebab stroke ni adalah masalah di bahagian otak, bukannya di bahagian limbs ataupun bahagian anggota badan tu sendiri. So disebabkan ada penyempitan ataupun pendarahan dalam otak tu yang menyebabkan anggota badan affected sekali. Cuba kita tanam otaknya. Tak, kita tak perlu tanam otak dia. Apa yang kita perlu buat adalah dapatkan rawatan segera untuk orang yang ada tanda-tanda awal stroke. Okay, so thanks for the girl. Dia buat kesimpulan lah untuk saya pada malam ni. So semua dah faham, semua dah tahu macam mana nak atasi kalau benda ni terjadi pada ahli keluarga dan sebagainya. So, sebelum kita ke sesi soal jawab ataupun sesi sharing, saya yang akan tanya you all soalan dulu. Sebab saya nak tahu you all faham ke tak apa yang kita cuba sampaikan lah pada malam ni. Okay? So, soalan yang pertama. Saya nak pick nama. Boleh ke? Atau ada siapa-siapa yang nak volunteer? Saya rasa saya akan pick nama lah. Okay? Soalan 1. Sila baca. Ada boleh baca ke? Ataupun saya yang akan bacakan. Dan anda jawab Saya pick Cynthia lah. Soalan 1. Cynthia ada ke? Hai. Hi Cynthia. Are you ready? Okay. So, soalan pertama saya nak tanya Cynthia. Nak tengok you faham ke tak pada malam ni lah. Siapa yang paling berisiko untuk dapat penyakit stroke? Yang pertama, parents. B, isteri anda. C, suami anda. D, ahli keluarga anda.
dan E, semua di atas. Which one? Jawapannya semua di atas. Betul tak? Anda yakin? Yakin. Yakin. Okay, saya suka karakteristik Sintan sebab dia sangat confident Ya, betul. Okay, semua di atas lah. Sekarang saya cakap, saya rasa banyak kali saya repeat. Everyone can have stroke kan? Sesiapa saja boleh. Tak kira races, tak kira umur, tak kira ni. Tapi kanak-kanak jarang lah berlaku. Tapi tak mustahil juga. Okay? So, semua di atas. Betul. Thank you so much, Cynthia. Maksudnya you faham lah dan you alert. Okay, so next. Soalan yang kedua, saya nak bagi siapa Mervin. Boleh Mervin? Are you there? Yes, yes. Okay Mervin, Mr. Mervin, soalan yang kedua adalah stroke yang manakah yang menyebabkan salur darah arteri ke bahagian otak kita tersumbat clot? Yang pertama ischemic stroke, yang kedua stroke berdarah. Which one? A, it's a mixed stroke. Wow. Hebat. Tak payah fikir-fikir terus. Maksudnya sangat faham dan you terus serap lah. Okay? So maksudnya tanya Mr. Mervin, betul. So ischemic stroke ni, kita senang je kita ingat dia tersumbat. So dia clot, dia tak boleh. So oksigen ke nutrien tak sampai. Tapi kalau stroke berdarah, dia terus pecah. Burst terus. Okay? Alright, so next adalah soalan ketiga. Adakah isi plan F boleh bantu pesakit stroke? Saya nak tanya siapa T ada tak? Ada. Sentiasa ada di depan bersama Sentiasa kami. ada. Jawapannya adalah yes. Ya, kami sangat saya tanya ni. Membantu. Ya, sangat membantu. Okey. Kenapa? Kenapa? Macam mana? Boleh terangkan sedikit, Teh. Okey, untuk itu, kalau ikut yang penerangan Puan Lin, yang saya faham untuk isi plan F ni, disebabkan dia mengandungi yang collagen ini, jadi masalah untuk orang stroke ni dari segi kekuatan tisu otot dia dah hilang dah. Jadi isi plan F boleh mengembalikan fungsi tisu dan otot dia. Itu yang saya faham. Okay. So maksudnya, thank you, Teh. Alright, So maksudnya bila bercakap pasal stroke, thank you so much, Teh. So bila bercakap pasal stroke, dia berkait dengan otak lah. So bila otak tak boleh nak berfungsi, dia akan attack kita punya one part of our organ dan sebagainya kan. So isi plan F ni dia ada macam Teh cakap tadi, dia high protein, high collagen. So benda tu membantu memulihkan balik lah sel-sel di dalam badan kita. Okay. So dia akan membantu sel saraf dan sebagainya. Dia sangat membantu lah sebab kita dalam badan kita ni apa pemulihan pun dia sangat perlukan protein. Okay. So ECPF sangat tinggi protein dan juga collagen. So dia boleh bantulah. Okay. Thank you so much, Teh. Alright, thank you, Khalid. Kemudian, saya serahkan kembali kepada Miss Danny, moderator kita pada malam ni. So sesiapa yang ada soalan boleh terus bertanya. Kalau tak ada, kita akan buka juga sharing session. Mungkin ada saudara yang pernah kena stroke, you nak share dengan kita pun boleh. Dan kalau tak ada, mungkin Miss Danny akan tamatkan lah. Okay. So, silakan Danny. Siapa ada soalan nak tanya Puan Lin? Tak ada? Saya nak share sikit Puan Lim. Okay, boleh. Mervin sini Ya, Mervin. ada kali simptom stroke dia boleh membuat banyak lupa barang tau. Dia very forgetful tau. Macam my father-in-law dia sebelum dia kena stroke dia very forgetful tau. Dia hilang fikiran. Kadang-kadang dia tak dapat ingat. Jadi kita pun ingat dia sudah tua lah, nyanyuk bukan. Tapi dia punya baru dia punya umur dalam 70 lebih. Tapi dia sangat pelupa tau. So lepas tu dia kena stroke. So adakah ini satu tanda kehilangan memory? Salah satu gejala. Boleh jadi. Thank you so much Mervin for the sharing part. Okay. So sometimes memang ingat tak sebelum ni saya pernah dia berkait dengan neurodegenerative system kita lah. Okay. So maksudnya you akan start dengan lupa benda-benda kecil dulu sebelum you start. Dia akan end up you akan dapat Alzheimer. Okay. So tu dah penyakit. Mungkin kita rasa benda tu simple saja simptom, tapi mungkin yang tu sebab dia berkait dengan otak juga. Okay. So mungkin tu pun salah satu simptom dia yang boleh menyebabkan dia stroke. Sebab tu saya sebutkan, saya highlight malam ni, everyone can have stroke. Sebab kita tak tahu simptom. Macam saudara saya yang berada di Dubai tu pun, dia share simptom dia tak teruk tau. Dia terkena stroke, tapi simptom dia hanya dia 2 minggu tak tidur. Dia tak ada apa-apa simptom yang sangat teruk. Macam Mr. Melvin kita, dia share, dia start dengan nyanyuk. So benda tu pun mungkin boleh jadi. Sebab nyanyuk pun dia berkait dengan kita punya sistem di bahagian otak.
Mungkin itu adalah tanda-tanda awal sebelum terkena. Thank you so much Marvin for the sharing part. Ada yang lain nak share, mungkin ada ahli keluarga yang pernah terkena ataupun macam mana? Ataupun nak tanya soalan? Kita buka lagi untuk beberapa minit.